Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di sesi sharing ilmu solehah. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Adakah anda semua dalam keadaan sihat walafiat? Okey. Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat, sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan hari Selasa dan merupakan tajuk yang akan solehah live di Wall Solehah. Tajuk yang ke-342, Alhamdulillah. Dah banyak dah solehah berkongsi ilmu di Wall FB Solehah Mak Taha. Semuanya adalah khas untuk anda semua. Semoga solehah boleh terus istiqamah dan konsisten dalam menyampaikan dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk anda semua, insya-Allah. Okey, tajuk hari ini adalah anak mendengar kata lepas membaca FTR. Okey. Penerangannya sangat banyak yang solehah nak explain kepada anda, sebagaimana anak ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai ibu bapa, tugas kita adalah menjaga amanah Allah ni sebaiknya, insya-Allah. Okey, kita mulakan sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, hai, waalaikumsalam Kak Rashidah. Hai Kak Marziah. Terima kasih sebab sudi menemani dan support solehah punya live pada hari ini dan setiap hari, alhamdulillah. Okey, berbalik kepada tajuk solehah hari ini, bagaimana anak nak mendengar kata kita seperti dalam buku FTR. Bila ibu bapa apply, ibu bapa follow formula di dalam buku FTR, alhamdulillah anak lebih behave, mendengar kata, anak berakhlak mulia, anak tahu jaga adab sesama manusia, bercakap perkara yang baik-baik, dan dah rajin untuk solat dan juga mengaji. So ini adalah antara kesan dan impak yang ibu bapa terima bila mana ibu bapa mengamalkan doa, mengamalkan apa yang ilmu yang telah diajarkan dalam formula tarik rezeki. Dalam bab kita nak mendidik anak ni, ibu bapa patut memainkan peranan dan menjaga amanah Allah ini sebaiknya, insya-Allah. So, adakah kita dah buat yang terbaik sebagai ibu bapa? Adakah anda ibu, emak, bonda, mama, umi, mami dan sebagai lain panggilan? Adakah anda telah menjalankan tanggungjawab anda sebaiknya? Okey, waalaikumsalam kepada semua yang baru masuk. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana FTR mampu memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan anak-anak, dalam akhlak dan adab anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, sangat-sangat amazing. Dan solehah sendiri bercakap daripada pengalaman diri solehah, di mana solehah baru mempunyai 4 orang anak cahaya mata. So bagaimana solehah yang busy dengan urusan bisnes, busy dengan urusan rumah, kita ada tim, solehah sangat aktif, solehah merupakan leader. Bagaimana solehah membahagikan jadual harian solehah di samping nak didik anak-anak ni. Alhamdulillah FTR sangat-sangat banyak membantu. Di mana kita nak ilmu parenting kita adalah berlandaskan agama Islam. Apa yang Islam tekankan kepada kita adalah kita menjadi ibu bapa yang terbaik, ibu bapa yang sentiasa bijak bertindak, cakap dengan penuh berhemah, nasihat anak dengan penuh berhemah, dan jalankan hukuman kepada anak
atas kesalahan mereka mengikut panduan Islam yang sebenarnya. Bukan kita main hentam kromo, kita marah, kita benci dekat anak-anak, kita marah terlampau sangat dekat anak-anak lalu membuatkan jiwa mereka lebih memberontak sebenarnya. Tetapi dalam FTR, di dalam buku FTR ada satu tajuk yang sangat terkesan di hati Soleha, di mana tajuk tersebut adalah ibu bapa yang suka nak marah-marah anak. Sebenarnya bila kita, ibu, semakin kita marah dekat anak, semakin kita jerit dekat dia, semakin kita herdik dekat dia, sebenarnya dua jiwa sedang semakin berjauhan. Di mana seorang ibu dan seorang anak sepatutnya saling berkasih sayang, saling memerlukan, melengkapi hidup anak, ibu mendidik anak. Tetapi bila ibu yang hilang kesabaran, tak sabar dalam mendidik anak, suka melenting tak tentu pasal, suka menghukum anak tanpa cek apa yang sebenarnya di sebalik segala kes, and then berlakulah perasaan jiwa yang semakin jauh, di mana berlaku gelodak perasaan di hati anak. Di mana anak semakin dia nak membesar ni, sebenarnya dia ibarat span. Dia ibarat span yang sedang menyerap air. Di mana segala kata-kata ibu bapa dia yang hentam kromo, yang marah-marah dia tu akan terkesan dekat hati dia. Dia akan rasa sedih, dia akan rasa stres, dia akan depres yang terlampau sangat kalau ibu bapa terlampau menekankan, terlampau garang, terlampau marah dekat anak tanpa sebab. Sebab tu dalam mendidik anak ni kita kena banyak bersabar. Ibu-ibu kena banyak sabar, kena banyak serahkan urusan harian kita ni. Yes, memang penat. Kadang-kadang penat, struggle, stress. Bagaimana nak urus anak, nak pantau bisnes lagi, nak uruskan rumah tangga lagi. So, sangat-sangat struggle. Tetapi dalam FTR, Alhamdulillah, Soleha dah terima banyak sangat feedback daripada pembaca, di mana lepas amalkan formula di dalam FTR, di mana kita ajar mereka, pembaca, ibu-ibu, didik diri kita untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada diri kita first kali, and then jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada suami kita, jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita, sebut nama satu-satu. Ini yang FTR ajar, di mana kita nak menghasilkan dan kita nak didik anak yang mendengar kata mengikut acuan Islam. Kita nak lembutkan hati anak kita ni, kita kena ada ilmu. Di mana ilmu ni adalah berdasarkan agama Islam. Kita kena amalkan ayat-ayat melembutkan hati anak ni. Salah satunya adalah dengan cara sedekahkan Al-Fatihah sambil sebut nama anak. Contoh, nama anak Nur Safiah Humairah. Ya Allah, aku sedekahkan Al-Fatihah ini kepada anak sulungku Nur Safiah Humairah. Semoga dia menjadi anak yang solehah, mendengar kata, baik akhlaknya dan cerdas dalam pelajaran, dan sentiasa berbakti kepada ibu bapanya, dan sentiasa menghormati sesiapa sahaja manusia di luar sana. So, kita baca, sedekahkan Al-Fatihah sambil sebut nama dia, dan niatkan semoga Allah dapat membentuk jiwa dan akhlak anak kita tu sebaik-baiknya. Sebab kita ni, ibu bapa jangan lupa, Allah pegang hati manusia. Allah yang menentukan bagaimana acuan anak-anak kita ni, amanah yang telah kita pikul ni, sama ada anak kita tu bakal menjadi anak yang mendengar kata atau sebaliknya. Tetapi kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ya Allah, jadikanlah anakku anak yang penyejuk hati, mendamaikan hati, menyenangkan hati, sentiasa membantu aku untuk uruskan urusan seharian, sentiasa mendengar kata, behave, baik akhlaknya, sentiasa sopan santun sesama manusia. Inilah yang kita minta daripada Allah, supaya Allah lembutkan hati anak-anak kita ni. Bukannya kita bila kita tak ada ilmu, kita just tahu marah-marah anak kita sehingga menyebabkan diri kita stres, lalu menyebabkan rezeki tersekat. Kita penat cari duit setiap hari, keluar awal pagi gelap, balik dah malam pun gelap. So, bila masa untuk kita berme time dengan anak-anak kita? Yang kita tahu, kita balik, kita herdik anak, kita marah anak. Bila masa anak nak rasa kasih sayang seorang ibu tu? Sebab tu, kita memang tak upaya. Kita manusia ni lemah. Tetapi kita ada Allah. Kita ada Allah yang memegang hati manusia, di mana kebergantungan kita kepada Allah, permohonan doa kita hanyalah kepada Allah. Jangan berhenti berdoa. Salah satunya tadi adalah dengan cara sedekah Al-Fatihah, and then ajar anak-anak kita untuk membaca doa berbakti kepada ibu bapa.
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ajar anak untuk mereka amalkan doa-doa yang baik dalam kehidupan. Bagaimana nak membentuk anak kita adalah ibu bapa. Ibu bapa yang mencorakkan masa depan anak-anak. Bagaimana ibu bapa nak anak yang soleh-solehah? Dia didik anaknya dengan ajaran Islam. Dia terapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan anak-anak. Ajar solat seawal umur 7 tahun. And then, ajar anak-anak mengaji. Ibu bapa yang sepatutnya mengajar anak-anak sendiri. Sebab ibu bapa lebih mengenali jiwa anak-anak kita. Sebab tu, segala pendidikan adalah bermula daripada rumah. Kalau anak-anak baik di rumah, insya-Allah dia punya pelajaran, dia punya akhlak insya-Allah akan terbaik juga. Sebab semuanya bermula daripada rumah. Sebab anak-anak lebih banyak masanya dekat rumah berbanding anak-anak di sekolah hanya beberapa jam sahaja. Lagi-lagi waktu PKPB ni kita masih boleh untuk ubah perangai anak-anak kita ni. Kita mohon doa dengan Allah. Semoga anak-anak kita ni menjadi anak yang soleh dan solehah. Soalan nak share satu tips kepada anda semua. Bagaimana kita nak jadi ibu yang terbaik, umi yang terbaik adalah anda sebagai ibu bapa boleh buat air bacaan Yasin. Ini adalah tips daripada Mak Solehah. Mak Solehah ada 7 orang anak dan kami 7 beradik. Semua masuk universiti, semua insya-Allah akhlaknya sedap mata memandang. Sebabnya petua mak dari kecil setiap malam, mak rajin especially setiap malam Jumaat je, hari Khamis malam Jumaat, mak ambil masa baca Yasin and then dalam masa yang sama sediakan satu air, botol air ke bekas air minuman atau apa saja untuk sebagai tadahan and then baca Yasin di hadapan air and then air tersebut bagi anak-anak minum. InsyaAllah anak akan menjadi anak yang cerdas, pintar, baik akhlaknya, anak yang soleh dan solehah, penyejuk hati, tak nakal, malah mendengar kata kita. Ini adalah tips di mana yang Mak Solehah apply dan solehah pun alhamdulillah buat benda yang sama untuk anak-anak. Kadang-kadang kita boleh juga masukkan air bacaan Yasin tu, kita masukkan dalam makanan kita. Contoh kita masak ayam kari ke, kita boleh masukkan air bacaan Yasin tu dalam masakan kita. Tak ada masalah. Sebab kita, petua kita, ikhtiar kita, kita nak bentuk anak kita ni menjadi anak yang sangat mendengar kata, yang lembut hatinya, yang mendengar kata kita, yang sentiasa baik akhlaknya. So inilah usaha kita. Boleh buat air bacaan Yasin and then bagi anak minum. InsyaAllah kalau anak sakit pun anda boleh sapu dan usap di ubun-ubun anak. InsyaAllah anak akan pulih daripada demam dan dia akan sentiasa sihat walafiat. Ini adalah ikhtiar kita, di mana kalau kita ada masalah, kita cari Allah dahulu. Bukan kita cari makhluk lain, bukan kita cari material lain, tetapi Allah dahulu. Itu adalah sebaik-baik cara yang sebenarnya yang Islam ajar. Tanda kita ni memang tawakal kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan pening, jangan pelik, kita jangan buat kerja Allah. Tetapi Allah suruh kita didik anak kita dengan cara yang betul. Allah suruh kita jaga agama Allah. Allah suruh kita tingkatkan amal ibadah kita. Tugas kita adalah didik anak kita. Didik anak kita, insya-Allah acuannya akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan kita buat kerja Allah. Tetapi tugas kita adalah menjaga agama Allah. Tugas kita adalah berbakti kepada ummah. Tugas kita adalah menuntut ilmu dan sebagainya. Apa-apa sahaja kerja kebaikan dan kebajikan kita buat sepenuh hati kita lillahi ta'ala, insya-Allah. Dan selain tu, ibu bapa juga nak melembutkan hati anak ni, boleh amalkan selawat-selawat, boleh amalkan zikir-zikir la ilaha illallah, selawat syifa, selawat apa lagi? Macam-macam selawat lagi anda boleh untuk menaikkan semangat anak. Semua ada selawat tu. So anda boleh pasang dan boleh selalu nyanyikan untuk anak-anak kita, baby-baby, nak menjadikan baby tu mendengar kata behave. Selawat-selawat, bacaan ayat suci Al-Quran sangat-sangat membantu. Waalaikumsalam kepada semua yang baru masuk. Alhamdulillah. So suasana harmoni akan hadir dalam kehidupan kita kalau kita pandai mendidik anak, kalau kita sentiasa memohon kepada Allah supaya Allah jaga hati anak kita. Allah didik anak kita ni menjadi anak yang soleh dan solehah. So jangan putus asa. Kita semua ibu bapa ni sama je.
Ada anak yang perlu kita pikul tanggungjawab untuk didik akhlak dia. Sebab tu FTR ni banyak didik jiwa-jiwa kami supaya sabar, supaya reda, supaya sentiasa bersedia dan sentiasa kuat semangat dalam menjadi ibu bapa ni. Memang sebab tu ibu bapa tugas dia Allah bagi kekuatan luar biasa. Dia mengandung, dia melahirkan, dia berpantang, dia mendidik anak. Dialah yang hero di rumah. So ibu ni adalah sangat kuat, sangat strong. Sebab tu Allah akan angkat darajatnya. Kenapa? Line solat terganggu sedikit. So ibu bapa ni, ibu bapa lah yang mencorakkan masa depan anak-anak. InsyaAllah kalau kita sabar, kalau kita ikhlas dalam mendidik, jangan kita anggap didik anak ni penat. Jangan kita merungut, jangan kita komplain. Kan anak tu adalah anugerah daripada rahim seorang ibu. Kenapa kita nak benci anak kita? Kenapa kita nak marah anak kita? Padahal anak kita tu tak tahu apa-apa. Dia masih belum boleh berfikir seperti orang dewasa. Sebab tu ibu bapa lah yang kena prihatin, ibu bapa lah yang kena jadi orang yang sabar. So anak-anak dia tengok, kalau ibu bapa dia suka marah-marah, suka keluarkan perkataan kesat, so dia pun akan mengikut benda yang sama. Sebab tu jangan pelik kalau ibu bapa ni suka cakap yang bukan-bukan, suka keluarkan perkataan kesat, anak akan ikut benda yang sama. Sebab sekali je dia dengar, dia akan follow dan dia akan ikut dan dia akan ingat sampai bila-bila. Sebab tu berkatalah yang baik-baik, keluarkanlah perkataan yang elok, sedap kita dengar di telinga kita supaya anak kita ni menjadi anak yang soleh dan soleha, insya-Allah. Semoga anda semua menjadi ibu bapa yang hebat, menjadi ibu bapa yang sentiasa mendidik anak dengan penuh kesabaran. Kita kena sabar. Sebab tu bila kita rasa stres ke apa, makin Allah bagi kita ujian macam-macam. So sabar dalam mendidik anak-anak. InsyaAllah itulah permata hati kita yang akan membahagiakan kita dan akan memimpin tangan kita hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey. Sekian sahaja perkongsian solehah hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.